63 pusat mengundi membabitkan 83 saluran mula dibuka pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,531 pengundi awal terdiri anggota tentera dan polis serta pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Kita langsung bersama Nur Akila Arbain untuk mengikuti laporan penuh dari studio RTM di Johor Bahru. Tepat pukul 5 petang tadi, kesemua 63 pusat mengundi awal bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ditutup secara rasmi. Proses pengiraan peratusan keseluruhan keluar mengundi masih dilakukan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Bagaimanapun, setakat 3 petang, sebanyak 81% pengundi awal keluar mengundi. Sementara itu, 3,453 petugas PDRM digerakkan untuk pemantauan proses pengundian awal di 63 pusat undi awal. Juru cakap media PRU Dewan Negeri Johor, Superintenden Ibrahim Matsom berkata, tahap keselamatan terkawal dan lancar. Di Dewan Negeri N29 Mahkota di Keluang, proses pengundian berjalan lancar melibatkan lebih 4,000 anggota dan pasangan di 2 pusat mengundi. Untuk rumusan perjalanan proses undi awal di sana, langsung bersama Anas Maknur. Anas. Mazid, elok Zid. Okey, terima kasih Akila. Lintas langsung penutup, kami bawakan pengundian awal untuk hari ini dari Kem Mahkota N29 Don Mahkota. Alhamdulillah semuanya selesai dan kita terus saja bersama dengan pegawai pengurus Don Mahkota Haji Muhammad Yazid Baharudin yang akan berkongsi mengenai proses perjalanan pengundian awal hari ini. Macam mana dengan proses pengundian awal terutamanya di Kem Mahkota ni? Okay, Alhamdulillah pada hari ini di Don N29 Mahkota proses pengundian awal di ketiga-tiga pusat mengundi awal berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Peratusan yang keluar tu kalau ada pecahan dia hari ini berapa dia? Setakat jam 4 petang tadi, peratusan yang telah keluar mengundi bagi Don Mahkota adalah sebanyak 88%. Dan pecahan di Kem Mahkota ini sebanyak 81%, di Kem Batu 3 sebanyak 90%, dan di IPD Keluang sebanyak 83%. Oh, itu agak pencapaian agak baik di Don Mahkota dan lagi beberapa hari akan berlangsungnya hari mengundi 12 Mac. Bagaimana dengan persediaan khususnya di Don Mahkota ni? Alhamdulillah persiapan kita di Don Mahkota ini sedang berjalan dan kita semua dalam keadaan bersedia untuk menghadapi hari pengundian undi biasa pada 12 Mac nanti. Dan di Don Mahkota kita akan ada sebanyak 18 pusat mengundi yang terdiri daripada sekolah dan juga dewan-dewan yang digunakan untuk hari mengundi biasa. Terima kasih Haji Muhammad Yazid sudi meluangkan masa bersama dengan RTM petang ini untuk perkongsian pengundian awal bagi N29 Don Mahkota. Untuk laporan lanjut dari lokasi lain, kita terus bersama rakas tugas di Segamat, Syazwani. Silakan Syazwani. Baik, terima kasih Anas. Tepat 5 petang tadi, proses pengundian awal di Dewan Perumahan IPD Segamat ini telah pun melabuhkan tirai. Dan apa yang saya dapat simpulkan sejak 8 pagi tadi sehinggalah saat ini, prosedur pelaksanaan pengundian awal berjalan dengan lancar dan mematuhi SOP pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan. Dan untuk hari ini, sebanyak 70.5% anggota polis serta pegawai Pulapol telah pun menunaikan tugas demokrasi mereka. Dan peratusan ini mewakili sebanyak 647 dari jumlah keseluruhan pemilih di sini. Dan seperti kelaziman prosedur pengundian awal, peti-peti
parti undi ini akan dibawa ke lokap IPD Segamat dan proses pengiraan undi hanya akan bermula pada 2 petang 12 Mac nanti. Dan saudara, saya kira tidak lengkap sekiranya saya tidak berkongsi siapakah calon yang bertanding bagi N02 Jementah sempena pilihan raya umum Dewan Negeri Johor kali ini. Dan untuk PRU Dewan Negeri Johor kali ini menyaksikan di N02 Jementah menyaksikan persaingan 3 penjuru, iaitu antara Barisan Nasional yang diwakili oleh Si An Giap dan Parti Perikatan Nasional yang diwakili oleh Cikgu Muna dan Parti Pakatan Harapan yang diwakili oleh Eng Khor Sim. Dan saudara, dengan berakhirnya proses pengundian awal, kini berbaki 3 hari sebelum proses hari kemuncak pengundian bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor. Jadi persiapkan diri anda, ketahui tempat pusat mengundi anda dan jalani tanggungjawab anda. #YokNgundi. Dengan itu saya kira setakat ini perkembangan dari Dewan Perumahan IPD Segamat. Kembali bersama Akila di studio. Silakan. Ya, terima kasih Wani. Proses undi awal di Dewan Perumahan IPD Segamat bagi Dewan Negeri N02 Jementah berjalan lancar. Bersesuaian keadaan semasa pandemik COVID-19, aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP menjadi keutamaan. Pengundi perlu melalui saringan kesihatan di kemah yang diuruskan petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebelum melangkah masuk ke Dewan untuk menjalankan tanggungjawab. Kemah tempat mengundi khas turut disediakan bagi individu yang bergejala atau sedang menjalani kuarantin. Proses sanitasi diadakan 2 jam sekali, manakala untuk di kemah tempat mengundi khas pula, sanitasi dilakukan dengan lebih kerap. Sebanyak 2 saluran dibuka untuk anggota polis dan pasangan mengundi di pusat undi awal berkenaan. Pelan Jalinan Digital Negara atau JENDELA yang merupakan rancangan infrastruktur digital nasional bernilai RM21 bilion merupakan inisiatif kerajaan membawa Malaysia ke arah penyambungan digital yang lebih besar. Negeri Johor juga tidak ketinggalan dalam menerima pelbagai manfaat besar menerusi JENDELA, meliputi pelbagai kemudahan sama ada di bandar dan luar bandar. Ikuti laporan wartawan Azizi Harun. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyasarkan sehingga akhir 2022 liputan 4G di negeri Johor sahaja mencapai 99.14%. Antara yang menjadi fokus MCMC dalam fasa 1 JENDELA, projek yang dekat dengan rakyat seperti Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia atau PEDI. Dia telah dinaiktarafkan untuk menjadi PEDI di mana kita lebih menumpukan kepada aktiviti-aktiviti untuk sosioekonomi penduduk setempat lah. Maknanya kita nak tambah pendapatan penduduk setempat lah. Untuk di Johor ni sehingga kini kita ada 87 pusat internet yang sedang beroperasi. Manakala 3 lagi dalam proses pembinaan dan ada 11 lagi dalam perancangan kita lah untuk kita tubuhkan PEDI yang baru. Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia seperti yang terdapat di Felda Kahang Barat ini adalah inisiatif SKMM untuk menyediakan capaian internet secara kolektif khususnya kepada penduduk di luar bandar. Perwujudan PEDI ini menyasarkan 15.4 juta penduduk golongan B40 untuk memperkasakan kegiatan ekonomi mereka dengan pelbagai kaedah dan latihan. Pusat Ekonomi Digital ni kita ada menyediakan kelas komputer, kita ada buat kempen klik dengan bijak dan kelas usahawan. Jadi untuk kelas komputer ni kita tak semestinya daripada kalangan kanak-kanak, jadi warga emas ke dewasa belia semua boleh datang sini lah untuk menggunakan perkhidmatan kat sini. PEDI Felda Kahang Barat ini telah menerima seramai 2,900 pengguna sejak ditubuhkan. 2,200 daripadanya adalah mereka yang berdaftar dengan PEDI berkenaan, manakala 700 merupakan pengguna tidak berdaftar.
Mereka ini selain daripada mengikuti kelas-kelas yang dianjurkan di PEDI Perak Barat, mereka juga menggunakan perkhidmatan yang ada untuk memasarkan produk mereka secara dalam talian. Bagi remaja, kekerapan menggunakan fasiliti dan menyertai aktiviti yang diadakan di PEDI ini melayakkan mereka mendapat manfaat pakej Remaja Keluarga Malaysia. Dengan pakej Remaja Keluarga Malaysia ini, saya gunakan untuk kelas PDPR saya dan saya guna untuk berbincang dengan kawan saya berkaitan kerja sekolah yang saya tidak faham. Pakej Remaja Keluarga Malaysia ini dibagi 30 GB untuk 3 bulan. RM10 untuk 1 bulan saya dapat. Laporan Azizi Harun, Berita RTM. Baik, setakat ini perkembangan hari undi awal PRU Dewan Negeri Johor. Calon bertanding punyai 3 hari berbaki untuk memenangi hati rakyat sebelum hari mengundi 12 Mac ini. Terus ikuti laporan langsung PRU Dewan Negeri Johor bersama RTM setiap hari melalui berita wilayah dan berita perdana. Saya Akila Arba'in, salam hormat.